Okey. Jazakallah khair. Sahabat saya dari Kuala Lumpur dan tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama walaupun melebihi masanya, tapi insya-Allah kita duduk dalam masjid dengan niat iktikaf. Yang belum berniat boleh berniat sekarang, dan dapat juga kita solat jenazah tadi walaupun di luar perancangan kita. Dan alhamdulillah, saya Muhammad Fairuz dari Khairat Mai Kasih, seperti disebut oleh tuan pengumpul acara tadi. Tuan-tuan dan puan, seperti mana yang Tuan Haji Rosli sebut tadi, dalam hidup kita manusia yang diberi pilihan. Bezanya manusia dengan binatang kerana binatang tak ada pilihan. Allah Ta'ala bagi kita tanggungjawab dan kita boleh bagi kita nikmat dan kita boleh pilih. Beza manusia boleh pilih, sebab itu manusia ada syurga dan neraka, kan? Kerana kita diberi pilihan. Binatang lembu dia tak boleh nak pilih. Itu saja, apa yang ditentukan Allah Ta'ala itu saja. Tapi manusia ni boleh pilih sama ada nak mensucikan dirinya atau mengotorkan dirinya, dalam surah Asy-Syams, ya. Jadi kita sentiasa diberi pilihan. Memang tepatlah yang Tuan Haji Rosli sebut itu, bahawa hidup ini tentang pilihan, tentang memilih. Bagaimana kita memilih kehidupan. Lagi satu tuan-tuan dan puan, ialah kita boleh pilih bagaimana hari kematian kita nak diuruskan. Bagaimana kita menghadapi kematian. Kita doa yang selalu doa yang masyhur, kan. Kita minta supaya menerima taubat kita sebelum mati, menerima memudahkan husnul khatimah, dan kemudian memudahkan keampunan, maghfirah Allah selepas kematian kita, sebelum, semasa dan selepas kematian. Bagaimana agak-agaknya tuan-tuan, ya. Baru ni kita mendapat berita duka kematian ulama, boleh kata yang syekhul, guru kepada semua ulama, iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia boleh bercakap, dia boleh meninggalkan wasiat sejuru sebelum dia meninggal. Masih boleh bercakap lagi, masih boleh cantik, dia boleh menceritakan, mewasiatkan wasiat-wasiat iman dia, walaupun seketika sebelum dia meninggal lagi. Walaupun buku dia dah banyak, ribuan bukunya, semua ulama-ulama ni anak murid dia. Nah, Allah bagi pada dia boleh bercerita, mewasiatkan sebelum kematian, sejurus. Jadi kita tuan-tuan dan puan, kita boleh pilih sama ada kita nak mati mana suka yang kita suka. Mati dalam keadaan kita dah siap, boleh bagi tahu aku nak macam ni sebelum kita mati. Ataupun tiba-tiba terus mati, tak sempat nak bagi tahu aku nak macam ni. Mana satu yang kita suka? Saya baru kematian isteri bulan Disember tahun lepas. Saya jaga dia dalam sebulan lebih di hospital. Saya sempatlah bercakap satu hari itu tentang kematian, walaupun kita cuba tak nak bagi dia fikir negatif, tapi Allah Ta'ala gerakkan hati saya, untuk mulut saya untuk berbicara bahawa dinda aku sayang, seorang wanita apabila dia menunaikan semua yang wajib, tinggalkan yang haram, tak tinggalkan dosa besar, apa lagi? Apa nama? Ustaz? Dapat menjaga kehormatan dan mendapat redha suami. Zan ada tak empat ni? Tak ada dosa besar, kan? InsyaAllah. Kalau ada, kita minta ampun. Yang tak ada, kita tak ingat, kita tak tahu. Yang kedua, tak buat benda yang dah buat benda-benda semua yang baik-baik. Dan yang ketiga, Zan memang dapat redha abang. Dan yang keempat, menjaga kehormatan. InsyaAllah empat-empat ni Zan ada. Zan boleh pilih syurga mana Zan nak masuk selepas kematian ini. Saya pun terkejut kenapa saya boleh berbicara macam itu dengan dia. Walaupun cuba positif agar dia boleh sembuh, tetap usaha untuk sembuh. Di akhir-akhir, walaupun macam itu, dia tak sempat. Kalau kita tak nak bicara tentang kematian ni, dia pun tak sempat nak menceritakan apa hasrat dia. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pandangan saya,
kita seronok kalau kita boleh cerita hasrat kita, betul? Kita boleh cerita dengan anak kita, ni hasrat mak, ni hasrat kita sebagainya. Tetapi pada pandangan saya, isteri saya tak sempat menceritakan itu. Cuma dia tinggal wasiat satu je, jaga anak perempuan dia dengan baik. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, seboleh mungkin kita nak supaya kita tinggal dalam sebelum kita meninggal, kita dah bagi tahu macam mana hari kematian kita. Dan di sinilah khairat mai kasih kita buat supaya tuan-tuan sebelum meninggal lagi dah bagi tahu. Saya nak macam ni. Duitnya saya dah ada. Di mana duitnya? Khairat mai kasih ada sedia dah duitnya. Jadi di hari kematian tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kami buat di khairat mai kasih adalah apabila berlaku kematian, waris hanya perlu menelpon satu nombor 24 hours 7 days a week, 24 jam 7 hari seminggu. Call saja, duitnya dah tersedia. Maknanya kita dah beritahu dengan waris, jadi apa-apa esok ni numbernya 1-800-7077 ni, call number ni, selesai insya-Allah. Duitnya dah ada kat sini. Pengurus jenazahnya pun dah ada. Kalau tak ada pengurus jenazah kawasan itu, baru ni ada kematian dia Kuala Tinggi. Dia meninggal, dia telefon kami, saya beritahu SPJM Kota Tinggi ambil kes ni. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita nak meninggal dalam keadaan sentiasa bersedia. Waris dah tak pening kat mana nak cari penggali kubur, mana nak telefon imam dan sebagainya. Dah ada. Hanya call satu nombor, tuan-tuan, semua taken care. Semua telah diuruskan. Wangnya, pengurus jenazahnya, vannya dan sebagainya telah tersedia. Dan inilah yang kami buat. Kita boleh pilih. Ada orang kata, biar pilih nanti aku meninggal esok pandai-pandai lah dia orang. Takkanlah dia orang nak biar busuk. Kan? Kalau kita boleh pilih, kita boleh pilih macam tu boleh. Memang tak akan ada orang tinggal jenazah kita. Tetapi kita boleh pilih juga, kita dah sedia dah pengurus jenazahnya siapa, duitnya dan siapa dan sebagainya. Boleh tuan-tuan ya? Faham ya? Jadi beza antara satu orang yang dia pilih, kalau aku meninggal, dah semua dah siap. Tahlilnya, badal hajinya, duitnya, apa semua, pusaranya, macam mana pun untuk pusaranya. Biasa saya pergi bila nak buat pusara untuk isteri saya tanya anak saya, kita nak pusara macam mana untuk mak? Kan? Jadi anak saya pun dia semua ikut papa lah macam mana pun kan. Dia ada yang murah, ada yang mahal, ada yang pertengahan. Jadi saya ni belajar daripada ayah saya, kalau nak letak batu, biar letak batunya hidup. Jangan meletak batu simen. Kan? Ada pendapat kata batu hidup ni mendoakan. Jadi saya kata, kalaulah mak tu boleh bercakap sekarang ni, mak pilih yang mana? Saja dia nak latih anak, tarbiyah anak di atas kubur. Anak saya bacakan talqin. Dalam keadaan nangis-nangis bacakan talqin untuk mak dia, alhamdulillah. Jadi kalau mak tu boleh bercakap sekarang, mak tentu pilih yang mana? Tentu pilih yang paling mahal. Bukan sebab dia mahal, sebab dia tile, batu yang hidup. 2,500. Tak apa, kita let go 2,500, tak ada masalah. Kan? Dia bukan soal duit ya. Soal maknanya kalau diberi pilihan, kita nak yang mana? Cerita pasal Tuan Haji Rosid tadi tentang choice, about pilihan. Jadi begitu juga kita di khairat mai kasih, kita dah sedia tuan-tuan. Maknanya kalau meninggal, kita kata dah beritahu dah, ini standard kepuk, standard Nissan mak awak ni, yang awak mak tinggalkan. Duit dia pun dah ada. Tak payah tanya lagi duit orang derma sebagainya tu, boleh buat kebajikan yang lain. Infaknya dah sedia. Kita sediakan dana untuk infak untuk dia. Sediakan dana untuk badal haji. Kalau belum buat haji, kita akan ambil badal haji duit ni, kita buat kepuk, kita buat badal haji. Ya. Kalau badal haji sekarang ni dah naik harga. Kita sediakan 2,500 untuk badal haji. Harga yang standard ikut bertabung haji, tapi katanya sekarang ni dah naik. So kita akan minta waris tambah. Dan kalau waris tak nak tambah, kita buatkan kepuk 2,500 itu. Jadi tuan-tuan, sekali lagi balik pada pilihan, kita boleh pilih, tak apalah esok aku meninggal, pandailah khairat masjid buat. Satu lagi, kita dah ada siap dah kita punya program kita, insya-Allah. Jadi inilah yang kita nak laksanakan, dan tuan-tuan pula dah berdaftar sebagai dalam singkat, dah berdaftar dengan SPJM lah ni kan. Kira sebagai pengurus jenazah lah. Boleh. Bila jenazah ada boleh meninggal pula dah. Bukan meninggal sama kan, boleh mandi kan. Boleh kan? Ada orang berkali-kali kursus tak boleh, tak sampai nak mandikan, dia tak sampai hati nak mandikan, takut badi mayat dan sebagainya terpulanglah. Tapi kalau mana yang berminat,
boleh daftar dengan SPJM. Maknanya kalau ada jenazah di mana-mana yang telefon kita, tuan-tuanlah yang akan urus. Betul Ustaz? Ini kalau area di sini atau di mana. Dan kita punya program ni tuan-tuan, kalau baru ni saya pergi dekat kondo di KL ni, dia kata dia masuk khairat di situ. Tapi dia pindah pula ke tempat lain. Jadi dia kata kena keluar balik, kena masuk balik khairat tempat baru. Sekarang ni kita punya program ni seluruh dunia pula, seluruh Malaysia. Selepas ni insya-Allah seluruh dunia. Seluruh Malaysia. Mana meninggal di Sabah Sarawak, insya-Allah kita ada tim SPJM kita yang akan uruskan jenazah itu. Jadi tuan-tuan tak payah risau. Ada baru ni orang Sarawak meninggal dekat sini, nak bawa balik ke Sarawak, SPJM juga urus. Kita cuma flight kita tak tanggung lah kalau Sabah Sarawak, ya, flight bayar sendiri. Tapi menguruskan jenazah tu kita boleh uruskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan uruskan jenazah di kawasan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya berdaftar dengan SPJM dan menjadi ahli khairat mai kasih. Boleh ya? Jadi balik semula tadi, khairat mai kasih ni pertama sekali kita nak supaya tuan-tuan bila hari meninggal tu tuan-tuan dah sedia dah dananya. Kalau tuan-tuan perlukan pengurus jenazah, call saja beritahu kami perlukan pengurus jenazah, kita akan datang. Tapi kalau dah ada masjid dah urus, katalah masjid sini dah ada khairat, dia ahli khairat mai kasih, maka tuan-tuan kita akan bagi on the spot hari tu juga 1,500 uruskan. Kalau masjid uruskan, sama ada nak suruh bayar kat masjid ataupun nak bayar pada waris, terpulang. Kita akan terus bayar 1,500 kepada waris berkenaan. Jadi tak ada timbul lah. Kalau katakanlah kami dah ada pengurus jenazah dekat kawasan ni, kami tak perlu pengurus jenazah, maka kami akan bayar 1,500 secara on the spot kepada waris. So tuan-tuan meninggal dalam keadaan waris dah tenang. Alhamdulillah lah mak dah terima, dah masuk ni, alhamdulillah anak dah masuk. Kalau anak meninggal pun kita sama juga. Anak bawah 18 tahun meninggal, sama juga kita akan bayar 1,500 on the spot, ataupun pengurus jenazah kita akan datang untuk uruskan. Jadi tak payah risau. Mana Haji Yusri boleh edarkan borangnya. Tuan-tuan, borang ni untuk tuan-tuan isi, tak payah masuk dulu pun tak apa, isi borang dulu. Kita nak dapat nama dan nombor telefon tuan-tuan dan perempuan ya, untuk itu. Ya. Jadi tuan-tuan boleh isi pakai pensel pun tak apa. Ya. Baik. Balik, okay, saya tunjukkan sikit dia punya ni ya. Sorry. Ni. Dia punya program dia. Ni Intan Kasih. Berapa nak kena bayar ni? Lebih kurang harga nasi dagang pun lagi mahal. RM200 setahun. Maknanya berapa tu? Satu hari RM2. Tak sampai 20 sen, 50 sen lah. Dengan ini tuan-tuan layak untuk ini dipanggil Intan Kasih. Kematian biasa 1,500 ataupun kita uruskan ya, UJM tu urus jenazah mai kasih. Kemudian kalau kena kemalangan ada tambahan 10,000. Zikir tahlil 200,500, infak wakaf 500, kepuk pusara 200,500. Seperti tadi kepuk pusara itu sebenarnya ada oblik atau badal haji bagi yang belum buat haji. Bayar 200 setahun. Bukan sebulan. 200 tahun. Kalau kita pecahkan pada bulan berapa ringgit tu? RM10, RM20, RM15 gitulah, ya. Baik, kita dah ketepikan 200 ni tuan-tuan dah tenang dah. Kita dah sedia, kita dah pilih aku meninggal esok, urus jenazah aku ini. SPJM yang berkursus, yang bagi yang terbaik. Tapi kalau kita nak minta khairat masjid yang sediakan, uruskan, pun kita bagi 1,500 tu on the spot. Kalau dah minta kita uruskan, so tak payah, tak dapat lah yang 1,500 tu ya, kita akan dapat yang tu. Zikir tahlil, infak wakaf. Tuan-tuan dah wakaf kan, nak wakafkan masjid tuan-tuan pun boleh, nak wakaf dekat institusi yang kita sediakan pun boleh. Dan kepuk pusara 2,500 ataupun badal haji. Simple, mudah ya. Tuan-tuan boleh pilih untuk menyertai ini. Kalau pasangan pun sama juga. Kalau yang ada pasangan pun dapat juga. Dan mana-mana dua anak yang bawah 18 tahun.
Ada yang kata saya ni belum berpasangan ataupun saya ni dah tak ada pasangan. Ada yang individunya. Individunya nanti Haji Yusri boleh berhubung dengan Haji Yusri untuk selanjutnya. Jadi tuan-tuan tulis dulu dalam borang itu nama, nombor IC dan nombor telefon dan tanda tangan, nanti kita akan hubungi balik insya-Allah. Ada soalan? Sikit, ada 7 minit lagi. Sekejap je cakap ni sedap. Tak perasan. Ada soalan? Jelas? Ya puan. Mai kasih ni. Satu keluarga RM200 ke individu RM200? Satu keluarga RM200. Ya, macam tak percaya kan? Oh, pelik. Sani campuran kebajikan, Tuan Haji Rosli kata kan. Dan juga kita, tuan-tuan, kita juga ada untuk pekerja asing. Pekerja asing kalau dia meninggal, kadang-kadang banyak karenahnya. SPJM ni mempunyai pengalaman yang banyak menguruskan pekerja asing. Jadi kita minta pekerja asing tu register, tapi bukan yang ini tau. Pekerja asing ada produk dia sendiri. 100.5 saja setahun, lagi murah. Ya. Ada. Borang ada lagi. Haji Yusri. Ada. Itu Ustaz Haji Yusri. Okey. Apa tadi? Mana? Borang nanti je. Nanti boleh hantar PDF juga. Aja. Boleh ambil dengan Haji Rosli. Ada soalan lain? Ya. Bulan ni kan baki, tahun ni kan baki dalam 2-3 bulan lah. Tahun ni kan baki dalam 2-3 bulan dia. Bayar 200 juga. Bulan ni bayar 200. Tak, dia ikut. Sekarang ni kita bulan apa? Bulan 10 Bulan 10 dia expire. Dia tak kira ikut Januari. Ya? Dia ikut bila kita masuk masa tu expire. Dan kita akan hantar reminder sebelum expire tu. Sebelum tamat tu. Bayar bayar 200 terus. 200 terus. Dia tak boleh bayar sebulan RM20. Sekaligus. Cumanya bayaran itu boleh bayar melalui tanda dengan Yusri ataupun dengan Tuan Haji Rosli kalau nak bayar melalui masjid ke ataupun bayar melalui ni. Tapi kalau kita boleh bayar terus bank in secara offline pakai itu Maybank, ataupun bayar yang paling mudah pakai gateway kita. Nanti kalau tuan-tuan nanti Haji Yusri bagi dia punya QR code, scan QR code tu boleh isi terus bayar melalui gateway tu, melalui ni Haji Rosli letak QR code. Nanti boleh dia orang scan. Ni semua canggih-canggih ni, don't play. Boleh kan? Ada kan QR code kan dekat handphone kan? Saya sekarang ni beli goreng pisang pun bayar pakai QR code. Ingat main-main ke orang kampung sekarang? Semua Haji Roslin punya tarbiyah kan, insya-Allah. Boleh ya? Bayar terus, dan cara pembayaran tu sama ada bayar secara ni, tapi saya lebih advise bayar terus direct kepada account bank atau pakai bank gateway. Baru ni ada satu orang tu dia di Melaka, dia pergi jumpa masuk dekat kita punya kaunter dekat ni Pasar Raya. Alhamdulillah, dia lah suami isteri dia tu bagi tahu dengan suami dia sebelum dia meninggal. Ni saya dah masuk ni khairat mai kasih ni. Jadi dia telefon kita dan dia pula tiba-tiba je kena kanser. Ya. Jadi alhamdulillah dia bayar terus. Dia bayar direct ke akaun, semudah kita monitor. Ada soalan lain? Ya. Kena WhatsApp. WhatsApp dekat Haji Yusri boleh. Nombor telefon Haji Yusri semua ada? Ambil nombor telefon Haji Yusri. Satu keluarga, ya betul. Ya, termasuk anak. Tapi nama anak kena bagilah. Ya. Bawah 18 tahun. 18 tahun ke bawah. Okey, nombor Haji Yusri boleh ambil nombor dia. 011 551 99240. 011
5519 9240. Ada banner dia tu, nanti kat itu. Okey, sekali lagi 011 5519 9240. Lagi satu nombor, yang kedua, nombor tak tahu ni, dia ada dua nombor tapi isi satu je kot. 011 16 219240. Haji Yusri. 011 16 21 9240. Haji Yusri. Dek, boleh ambil gambar saya? Boleh ya? Dia boleh hubung, nanti kalau dah bayar WhatsAppkan nombor tu, slip tu kepada Haji Yusri supaya dia boleh ini, dan borang tu pun boleh, kalau dah ambil WhatsApp pun borang pun boleh. Sekarang ni semua kita boleh terima secara online, tak payah hantar fizikal dah ya. Anda isi online, boleh isi terus pakai QR code yang kita bagi. Baik, terima kasih kepada semua atas perhatian, dan insyaAllah tujuan kita balik semula sebut kita sebut tadi, iaitu hidup ini tentang pilihan, dan kita boleh pilih bagaimana kematian kita nak diuruskan. Kita dah mati tapi kita boleh uruskan, kita boleh planning, kita boleh rancang bagaimana bentuk hari kematian kita diuruskan dengan duitnya yang tersedia, dengan pengurus jenazah yang tersedia. Dan kata-kata Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, penasihat kepada Khairat My Kasih ini, iaitu juga pengurusi kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang sebelum juga Presiden UIA. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar sebut, apa yang dibuat oleh Khairat My Kasih ini adalah satu bentuk puzzle, susunan puzzle terakhir dalam kehidupan kita. Kita merancang macam-macam, rancang kerjaya, rancang pelajaran, rancang kewangan, rancang pelaburan, rancang macam-macam lah kita rancang. Tapi yang ini kita rancang tentang hari kematian kita. Dan di Khairat My Kasih bukan saja di hari kematian, kita rancang selepas kematian tuan-tuan dan puan-puan juga. Tahlilnya, badal hajinya, infaknya, pusaranya, semua kita tuan-tuan yang dah tinggalkan wasiat untuk kita tunaikan amanah untuk merancang tentang kehidupan semasa dan selepas kematian. Lagi satu saya lupa, banyak sangat benefitnya. Kalau tuan-tuan pergi klinik, ada yang kata takkan masa mati je, masa hidup dapat manfaat apa? Masa kalau tuan-tuan ambil yang Intan tadi ni, tuan-tuan layak dapat kad diskaun klinik. Pergi klinik dapat diskaun 10%. Siapa yang bayar 10% itu, katalah pergi RM100, klinik akan charge RM90 saja. RM10 lagi saya bayar, kami bayar. Bukan klinik tu bagi diskaun tau. Dia tetap ambil RM100, tetapi RM10 lagi dia akan charge kat kami. Itu benefit semasa hidup. Maknanya Khairat My Kasih ni ada sebelum meninggal dah ada benefit, semasa meninggal dan selepas meninggal, insya-Allah kita buatkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Doakan supaya Khairat My Kasih berterusan melaksanakan hal kebajikan ini bersama dengan SPJM, dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terlibat bersama dengan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul dan Abu Bakar, pengarah delegasi jenazah. Alhamdulillah. Jadi semuanya ada faham kami boleh tanya urusi ataupun tanya pada Ustaz Yusri, insya-Allah. Jadi seterusnya kita ke penerangan khas oleh yang berbahagia pengurusi yang SPJM, yakni Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid, dan untuk menyampaikan penerangan khas. Jadi sekali lagi Tuan Majlis mempersilakan dan menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan penerangan khas pada pagi ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start pakai ni boleh? Boleh. Oh, ada rakaman, rekod.
Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Yang saya hormati bahagia Tuan Haji Roslin Abdul Rahman, pengurusi bagi Masjid Asyakirin Kuala Kemaman, jawatan kuasa dan pegawai masjid. Yang saya hormati sahabat saya Tuan Haji Fairuz selaku pengarah Dar Kasih, Ustaz